Okay? Saya sengaja berhenti awal bukan nak baca doa dah, bukan. Ustazah nak share cerita Ustazah semalam. Muslimat, sebenarnya pagi semalam sampai tengah hari mungkin ramai di kalangan kita pun ada bersama-sama program Ustazah Hafizah Musa dengan Masjid Ar-Ridwan mengumpul dana untuk Madinatul Huffaz. Okay? Jadi Ustazah berada di meja 36, jauh kat belakang sebab bersama dengan jemaah daripada Cari Gali Hes, dan saya sengaja tak share dengan sesiapa pun dalam mana-mana grup yang saya berada dalam majlis tu. Tetapi kan rupa-rupanya tak boleh nak sembunyi. Memang ramailah kenalan anak murid kat situ. Dan bila Datin Halimah Masjid Tamanta, muslimat dirahmati Allah, duduk meja paling depan sekali, tarik Ustazah sampai ke depan, maka Ustazah duduk betul-betul dekat depan pentas tu. Kan kita serba salah lah sebab saya datang bawa jemaah lain, tiba-tiba ditariknya sampai ke depan. Tapi segan kita ditarik depan orang ramai macam tu, maka bangkitlah juga pergi ke depan. Elok Prof Muhaya nak naik atas pentas. Muslimat dirahmati Allah, dia buat satu test kan. Siapa ada semalam? Jangan angkat tangan sikit. Tak ada? Okay. Jadi muslimat dirahmati Allah, naik atas pentas, Prof Muhaya sebut, okay, siapa nak jadi kawan saya? Dia nak buat satu test program motivasi lah. Kemudian turun pentas, Ustazah lah orang pertama. Kan ada kat depan tu. Alamak, jenuh dah, malu kita ni. Kemudian muslimat, Ustazah Muzayyanah rupanya. Subhanallah muslimat, saya nak share satu. Ini dia manusia yang saya pertama kali berdepan, kan beliau pun pertama kali berdepan. Saya terkejut macam mana dia boleh kenal, sebab dengan hanya mendengar ilmu dalam radio IKIM dan tak pernah bertemu, mungkin dia tengok YouTube ke, tengok poster dan sebagainya, dia boleh ingat muka kita. Subhanallah, ini satu kelebihan apabila kita jumpa orang di mana-mana. Sebab itu Ustazah Zai selalu mengakui kelemahan diri. Kalau orang tegur kat mana-mana, minta maaf kat jemaah masjid mana ya, nanti dia sebut tak apalah Ustazah kan ramai anak murid, kami kenal Ustazah. Tu tegur, jangan tak tegur muslimat. Apa perasaan yang ada pada Ustazah? Tuhan, baru bertemu dengan orang hebat, aku teruja bertemu dengannya dan dia teruja bertemu denganku. Rasa indah tak hidup muslimat? Bagaimana satu saat hidup yang semua kita pasti akan mati. Mati itu adalah jambatan untuk bertemu dengan Allah, yakni Khalik, yang kita benar-benar rindu. Hari ini kita hanya mengadu dalam sujud, kita merintih pada Allah. Tapi bila kita nak berdepan dengan Allah? Saya nak tanya, apa cara untuk kita menghilangkan rasa rindu? Cuba jawab. Apa cara untuk kita menghilangkan rasa rindu? Apa muslimat? Baca Quran baik sungguh orang Masjid Ibn Abbas tapak ni. Apa nak menghilangkan rasa rindu? Pertemuan. Hanya dengan bertemu boleh hilang rasa rindu. Betul tak? Sebab tu orang yang kematian mak macam semalam, Allah merintih-rintih, Allah teringat dulu masa arwah mak saya ada Ustazah, rindu. Tak ada cara lain. Sebab apa? Sebab mereka telah dikuburkan muslimat. Kadang berdoa solat hajat khas, biarlah mak saya datang dalam mimpi pun cukup Ustazah. Ni rindu. Kita tak mungkin akan bertemu lagi. Dan orang yang rindukan Rasulullah dan Allah hanya akan bertemu apabila melalui proses mati. Betul muslimat? Sebab itu saya selalu mengakhiri doa dalam majlis-majlis ilmu, wahai Allah, andai engkau mentakdirkan aku mati, matikan aku dalam radiyatan mardiyah. Apa itu? Aku redha padamu dan engkau jauh lebih redha padaku ya Allah. Sebab kita takut satu hari ajal kita tiba muslimat, sungguh kita mati tapi Allah tak happy nak jumpa dengan kita. Faham tak? Kan? Sebab itu nanti ada situasi di mahsyar muslimat dirahmati Allah, Allah campakkan buku amal, Allah tak sudi pun nak pandang wajah kita. Ini keadaan yang paling ngeri diceritakan dalam Quran. Kita mati tu nak jumpa dengan Allah, tapi Allah tak sudi nak pandangkan wajahnya pada kita. Ini kita kesian muslimat situasi macam ni. Lalu ya Allah, baru bertemu dengan orang yang hebat, aku sudah rasa teruja. Prof Muhaya pun rasa teruja. Alangkah indahnya kalau satu hari aku dimatikan bertemu dengan yang maha hebat. Aku teruja nak bertemu dengannya dan dia juga teruja nak bertemu denganku. Jauh lebih teruja. Prof Muhaya sebut apa muslimat? Saya tak boleh lupa Ustazah cerita tentang ciri-ciri orang munafik. Ketika Ustazah menyebutkan tentang solat di awal waktu, kita pun cuba untuk solat di awal waktu. Rupa-rupanya minggu depan tu Ustazah cerita pula, solat awal waktu, jangan cepat-cepatkan solat. Kita ingat tak kita belajar ni muslimat? Saya sebut dalam radio IKIM. Dia sebut semalam tu sebiji apa yang saya sebut. Maka hati kata, ya Allah, dia boleh sebut sebiji kalimah kita dan saya tak boleh lupa dia sebut, maka saya berubah, saya tak nak dah solat laju-laju.
Muslimat, ni yang tukang cakap ni, ya Allah Tuhan, yang mendengar berubah dah, tak nak sembahyang laju-laju, tak nak solat lewat-lewat waktu, tak nak digolongkan kalangan orang yang berciri munafik. Lalu apa rasa Ustazah Zai? Sebab itu hari ni bila kita didatangkan dengan kitab ini, dah berapa kali tukar kulit kan? Jemaah punya kulit warna lain, Ustazah ni warna lain, Muslimat. Dah berapa kali terbit dah kitab ni, dan Ustazah dah sebarkan di mana-mana. Tolong kita dah belajar, Muslimat dirahmati Allah, jangan belajar sahaja. Kita dah sampai kepada muka surat ciri yang ke-38. Cuba kita muhasabah balik. Indeks dekat depan tu, yang mana yang aku dah berubah, yang mana yang aku dah buat. Rupanya Muslimat, perkara ini hari-hari berlaku dalam kehidupan kita, betul tak? Sebab itu ilmu akan memandu kita. Ya Allah, ikutkan aku nak marah ni, tapi yang aku belajar hari ni jangan sampai timbul pergaduhan. Muslimat, maka kita mengadu kepada Allah, kan? Mengadu pada Allah. Itu sebab baru ni pun Ustazah share, tolong. Macam mana jahat mak kita pun, tolong jangan di FB kan, tolong jangan di IG kan, Muslimat. Kalau betul dia bersalah, kat mana kita nak mengadu? Pada Allah. Kat mana nak mengadu? Jumpa orang yang berkuasa, laporkan pada polis, adukan kepada hakim. Hanya mereka yang boleh menentukan hukum. Kalau kita meng-FB-kan dan meng-IG-kan keburukan mak kita, Muslimat, takut kamu mati pun tetap tak dikasihani Allah. Kesian mak kita. Jahat-jahat macam mana pun dia bersusah payah 9 bulan mengandungkan kita. Jahat mana mak kita? Saya pakai tudung bukan mak saya ajar, Ustazah. Belajar mandi wajib mak saya tak pernah ajar. Ni orang datang pada Ustazah. Mak saya tak pernah sembahyang, Ustazah. Mak saya jahat. Tolong stop kat Ustazah sahaja. Dan Ustazah berdoa, jangan Ustazah bercerita dekat orang tentang buruk mak kamu ni. Kamu tetap, kata Allah, disuruh buat baik dengan mak kamu. Nampak tak, Muslimat? Kalau ada kejahatannya, saya jadi saksi. Mak saya ni dulu rompak duit orang, ambil hak orang. Maka yang nak menjatuhkan hukum bukan kamu, tapi laporkan dengan bukti-bukti yang jelas. Kepada siapa, Muslimat? Kita ada polis, kita ada hakim. Mudah-mudahan kalau dia dah terima hukum atas dunia ni, Allah tidak lagi menghukumnya ketika pulang ke kampung akhirat. Itu yang saya nak kongsikan. Akhir, Ustazah Hafizah Musa tutup dengan doa, Muslimat dirahmati Allah. Antara doa yang diaminkan oleh ramai orang, dia kata apa, Muslimat? Tolong paksakan aku untuk menjadi orang yang baik. Ustazah takut nak amin, faham tak? Kan? Takut nak amin, senyap. Dengar orang lain amin. Kenapa takut nak amin? Doa Ustazah tu bagus, tapi bila kita mengaminkan, apa maksud? Biar Allah yang paksa kita untuk buat baik. Terkadang, Muslimat dirahmati Allah, ujian yang datang dalam hidup kita ni adalah cara untuk Allah memaksa kita jadi orang baik. Betul tak? Lalu, Muslimat, kalau kita dah mengaminkan doa yang macam tadi tu, kita nak Allah paksa kita jadi orang baik, terimalah segala qada dan qadar Allah yang berlaku pada hidup kita. Saat aku di atas pun ujian, saat aku dijatuhkan ke bawah pun ujian, saat senang ujian, saat sukar ujian. Masa aku kecil dulu ada ujian, besar ada ujian, tua ada ujian, pelbagai ujian, Muslimat. Maka terkadang bila kita terima itu, baru kita nampak hikmah. Rupanya dengan ujian itu aku belajar sabar. Rupanya dengan ujian itu aku menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah. Itu cara Allah memaksa kita jadi orang baik. Sebab kata Allah, Muslimat dirahmati Allah, aku siapkan syurga ni untuk semua hamba-hambaku, semua. Kecuali yang Allah dah sebut dalam Quran memang dinerakakan. Sayasla naran zata lahab. Allah jamin orang macam Abu Lahab ni confirm neraka. Nama kita tak ada tahu, confirm neraka dalam Quran tak ada. Sebab tu Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada je peluang, Muslimat dirahmati Allah, takdir yang datang tu mungkin cara ini Allah nak masukkan aku dalam syurga. Pandang semua yang ada di sekeliling kita ni sebagai jalan syurga untuk betul-betul menjadi ahli syurga. Barulah kita betul-betul berlapang dada, Muslimat. Okay? Jadi itu sahaja perkongsian daripada Ustazah. Saya pohon ampun, maaf zahir batin. Muslimat dirahmati Allah, maknanya kita akan jumpa lepas raya. Harap-harap lepas raya Aidilfitri lah. Jangan raya Deepavali, raya Christmas pula kan. Dia kalau dah cuti, dia jadi lemau, Muslimat, majlis ilmu ni. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berhimpun kami dalam majlis ilmu yang Engkau janjikan barakah di dalamnya, ya Allah. Kami pohon ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya, ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan, ya Allah. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami, ya Allah. Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa pasangan kami, suami kami, ya Allah. Kasihani suami kami yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapan-Mu di mahsyar kelak, ya Allah. Kasihani suami kami, Engkau beri mereka petunjuk, hidayah dan taufik-Mu agar mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api neraka-Mu, ya Allah. Mampu membimbing tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurga-Mu, ya Allah. Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa anak-anak dan seluruh keturunan kami, ya Allah. Kasihani anak-anak kami yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan mihnah, ya Allah. Engkau hijab hati anak-anak kami daripada mencintai maksiat kepadamu, ya Allah. Engkau bimbing mereka walau di mana mereka berada ke jalan-jalan yang Engkau redai, ya Allah. Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah yang kami kasihi, ya Allah. Kasihani ibu dan ayah kami seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu, ya Allah. Ibu dan ayah kami yang sedang uzur berada dalam hujung-hujung usia, ya Allah. Engkau beri kesempatan kepada mereka untuk terus-terusan beribadah sehingga ke akhir hayat mereka, ya Allah. Tuhan kami, ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh, Engkau lapangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbani-Mu, ya Allah. Air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan, ya Allah. Keringat ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepada kami, ya Allah. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan, ya Allah. Engkau himpunkan ibu dan ayah kami bersama para salihin dan salihat, ya Allah. Tuhan kami, kami pohon kepadamu, ya Allah. Satukan hati-hati kami, eratkan akan ikatannya, berkasih sayang kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, ya Allah. Seperti mana kami bertemu dalam kebaikan pada hari ini, Engkau temukan kami sekali lagi di tempat yang paling baik di kampung akhirat kelak. Itulah dia di dalam syurga-Mu yang kekal abadi, ya Allah. Tuhan kami, keberkatan majlis ilmu ini, ya Allah, kami pohon Engkau kabulkan doa-doa kami. Aman sejahterakan negara yang kami cintai ini sebagai baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, ya Allah. Kami pohon beri kekuatan kepada para pemimpin kami, ya Allah, untuk mentadbir negara yang kami cintai ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhan kami, Engkau panjangkan usia kami dengan penuh barakah. Dapat kami beramadhan pada tahun ini, ya Allah. Mampu untuk kami bersiam pada siang hari, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami dalam puasa kami, ya Allah. Engkau beri kekuatan kepada kami untuk berqiyam pada malam hari, ya Allah. Untuk bertarawih, ya Allah. Untuk bertadarus Al-Quran, ya Allah. Untuk menginfakkan sebahagian rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Andai Ramadan itu yang terakhir buat kami, jadikan Ramadan ini sebagai penghapus segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sahabat handai, jiran tetangga dan saudara kami, telah ramai yang Engkau jemput pulang sebelum sempat berramadan pada tahun ini, ya Allah. Kami akan menyusul mereka. Maka andai mati itu tiba, ajal itu datang kepada kami, Engkau matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Engkau matikan kami dalam radiyatan maradiyah. Engkau matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera, ya
ya Allah. Kabulkan cita-cita kami yang sama ini Allah, ingin baik di dunia, ingin baik di akhirat, dan jauhkan kami dari neraka-Mu yang menyala-nyala ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.